Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sadaqallahul 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fa'utini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita sama-sama pada malam hari ini hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang walaupun malam ni kita tengok ada yang biasa, ada tak ada, kita faham sebab sekarang ni dah boleh rentah negeri, lepas tu dah boleh berjalan sana sini. Alhamdulillah, ni nikmat dari Allah. Tapi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, sebagai satu peringatan, bila kita dah boleh rentah negeri, kita dah boleh berziarah sanak saudara, jangan lupa tuan-tuan, penyakit ni dia tak hilang lagi. Ni benda yang kita nak kena beringat. Penyakit ni dia tak hilang lagi. Dan kita pula tak biasa jumpa jenis wabak-wabak macam ni. Wabak ni kita hanya dengar daripada sirah Rasulullah. Wabak kita hanya dengar di dalam hadis-hadis Nabi. Sebab itu hari ini bila kita kena wabak, ada macam-macam pendapat yang kita dengar. Yang satu kumpulan kata macam ni, yang satu kumpulan lagi kata macam ni. Tapi yang paling banyak sekali kita kata apa? Wabak ni tanda dah nak dekat kiamat dah. Itu kita tanda. Tapi kalau kita ingat, wabak yang macam ni pernah melanda Perancis kalau tidak silap 100 tahun yang dulu. Dan hari ini wabak itu berulang. Perkiraan dia adalah 100 tahun. Dan benda ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, setiap 100 tahun akan berlakunya wabak penyakit. Dan tuan, maka kita tak rajin jumpa wabak macam ni kena kurung dekat rumah. Mana pernah. Kita tanya dengan geng-geng tua yang umur 80, 90. Pak Long pernah tak kena apa ni sakit macam hari ni? Dia kata, Ustaz, tak pernah seumur hidup, tak pernah kena macam ni. Dia pun tak pernah jumpa, tuan-tuan. Maka
kita nak kena faham, bila ada penyakit yang berjangkit macam ni, maka Nabi SAW dia ajak kepada kita SOP. Tuan-tuan, ni adalah ajaran agama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, orang yang berada di tempat wabak penyakit jangan keluar, kata Nabi. Dan orang yang berada di luar, kalau dia tahu tempat itu adalah tempat penularan penyakit, maka dia jangan masuk. Tuan-tuan, ni SOP yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi larang kita bersalaman dengan orang yang ada penyakit berjangkit macam ni. Nabi pernah sebut, jangan bersalam dengan orang-orang yang ada penyakit juzam, dan juga orang yang ada penyakit baras. Tuan, Nabi larang daripada kita bersalam dengan orang-orang yang ada penyakit berjangkit macam ni. Tuan, jadi cerita dia apa? Kalau kita nak putuskan rangkaian penyakit ni, kita jaga elok-elok SOP tersebut. Basuh tangan, tuan-tuan, yang tu disuruh oleh agama semenjak daripada zaman Al-Bayrumi dan juga Ibn Sina rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, cuma kita tak biasa jumpa. Tuan-tuan, ni kali pertama ni kita jadi macam ni. Jadi kita macam-macam, kena kurung, lepas tu kena tak boleh buat apa, semua tak boleh. Hari ni boleh dah, orang balas dendam. Jadi sebagai tanggungjawab lah, orang yang hari-hari bercakap dekat mikrofon, tuan-tuan, dia kena peringat, kena jaga SOP supaya apa? Supaya penyakit ni insya-Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan dia berkurang terus. Hari ni pun dah kurang, tiap-tiap hari kurang dah. Hari ni kes ada cuma 403 kes. Banding semalam berapa? 430 lebih. Hari ni 403 kes. Tuan-tuan, dia koi turun. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wabak penyakit kalau dia menular, dia tidak akan lebih daripada 2 tahun. Tuan-tuan, kita dah hampir kepada 2 tahun. Kita minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kes terus turun, dan juga mudah-mudahan diangkat terus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah berada pada fasa ketiga. Tuan-tuan, bukan 2 lagi. 18 Oktober ni kita akan beralih kepada fasa yang ketiga. Tuan-tuan, maka ni satu nikmat. Jadi pesan sama dekat anak cucu yang balik ni, hang kalau rasa batuk, sesema demam, tangguh dulu balik. Dah elok dah, baru main jumpa dengan aku. Tuan-tuan, itu cara dia. Saya, tuan-tuan, setakat ni tak jumpa dengan orang lagi. Betul-betul memang keluar untuk mengajak malam macam ni saja. Allah tengah mengajak, lupa nak silent. Biasa tak bawa handphone. Biasa tak bawa handphone. Biasa handphone ni tinggal kat dalam kereta je, malas nak bawa. Saya bukan jenis orang yang pegang handphone dia, malas nak bawa handphone. Tapi lah ni kena bawa. Saya nanti kod nanti ada spot check ke apa, ustaz nak tengok vaksin ni, kita boleh tunjuk. Macam tu. Okey, jadi kita pakat-pakat apa ni, beringat sama. Jaga SOP itu, mudah-mudahan kita punya kehidupan boleh kembali normal, insya-Allah. Insya-Allah ada jalan dia. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kita sambung baca hadis. Hadis yang ke-9 daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin.
An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata masa tu, ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku larang, kata Nabi. Tuan-tuan, apa-apa yang Nabi kata tak boleh, apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada perkara tersebut. Tuan-tuan, kita dah sebut pada minggu yang lepas, bila mana agama melarang sesuatu benda, pasti pada tempat itu ada mudarat. Kalau kita buat juga, dia akan mendatangkan mudarat kepada diri kita. Bila mana benda yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh agama, kita buat. Tuan-tuan, sekalipun dengan buat benda yang haram, mungkin ada orang yang kata, Allah, saya ada kawan, dia buat kerja haram ni lama dah, tapi tengok kehidupan dia semakin hari semakin elok lah. Dia tak sembahyang pun yang teruk saya ni sembahyang hari-hari, tapi tak boleh hidup senang macam dia. Tuan-tuan, kod mana pun dia akan ada mudarat. Kalau tidak mudarat kepada anggota tubuh badan, dia akan mudarat dengan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebab kenapa rezeki ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana manusia itu melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, menyebabkan rezeki dihalang oleh Allah. Rezeki ni apa dia? Tuan-tuan, rezeki jangan kita pandang kepada duit saja. Rezeki jangan kita pandang kepada nasi dan lauk pauk minuman sahaja. Tuan-tuan, rezeki itu maknanya luas. Orang yang diberikan tubuh badan yang sehat, rezeki daripada Allah Ta'ala. Orang yang ada keluarga, keluarga dia menyejukkan mata, anak berjaya, isteri pula adalah isteri yang baik. Tuan-tuan, ini adalah rezeki daripada Allah. Kemudian dia hidup sederhana, tetapi duit ringgit tak ada masalah apa pun. Semua bil dia boleh bayar, semua hutang dia boleh bayar. Tuan-tuan, ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata rezeki, dia punya skop dia luas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhalangnya seseorang daripada mendapatkan rezeki daripada Allah adalah kerana disebabkan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kok mana pun orang yang melakukan benda yang dilarang oleh Allah, sekalipun tak mudarat kehidupan dia, tetapi memudaratkan perhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala tahan rezeki dia, maka boleh tak kita cari mana-mana sumber lagi yang boleh memberikan rezeki kepada kita? Tuan-tuan, ke kita nampak kerja yang kita buat tu lah yang sara hidup kita? Tuan-tuan, ke kita nampak yang kita kerja tu bos kita hak yang bagi kita rezeki? Ke kita nampak bos kita? Tuan-tuan, kita nak kena ada satu akidah, kita kena beriman dengan benda ni. Baik buruk dan juga segala pemberian adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu pada hakikatnya. Sebab itu kita pernah terangkan dalam hadis yang keempat hari tu ni, bila mana seorang manusia dia dah jadi dah dekat dalam perut mak dia, tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala memberikan takdirnya kepada orang yang akan lahir ni, bayi yang akan lahir ni. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah tetapkan umur dia. Umur kita ni Allah Ta'ala beri. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan rezeki dia, banyak ke sikit. Tuan-tuan, rezeki yang kita ada ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dengan ketetapan lain, bila kita mati, tuan-tuan, orang yang duk mati-mati yang kita duk dengar tu, yang tu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita berasa pelik. Kita pelik ada orang yang dia tak peduli dengan Allah Ta'ala. Berani, tuan-tuan. Berani, tuan-tuan. Bila ada orang tegak dekat dia, dia kata apa? Hidayat tak sampai lagi. Bila orang tegak kepada dia, ada sahaja dia punya alasan. Yang bagi alasan tak apa lagi. Ni kita nasihat dekat dia, dia marah kita balik. Kobok masing-masing, dia kata, kalau kena azab aku bukan hang. Tuan-tuan, kemain sombong dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, pada hakikatnya benda yang boleh kat kita ni, yang kita duk hirup udara, yang kita boleh makan, yang kita minum petang tak sat ni, itu adalah ketetapan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sebut, wallahu yarzuqukum, kata Allah. Dan Allah Ta'ala lah yang telah pun memberikan rezeki kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, tengoklah satu cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, masa dia lahir, tuan-tuan, masa Nabi Musa lahir, masa tu Nabi Allah Musa alaihi salam dia lahir dalam suasana bahaya. Suasana tu bahaya. Kenapa? Kerana Fir'aun dia dah declare. Fir'aun dia dah putuskan, mana-mana ada bayi lelaki yang lahir, maka hendaklah dibunuh. Tuan-tuan, masa Fir'aun declare macam tu, masa itulah Nabi Allah Musa alaihi salam zahir ke dunia. Tuan-tuan, patutnya kalau Allah Ta'ala nak buat seorang Nabi, seorang Rasul, buatlah lepas-lepas dah lama daripada Fir'aun kata macam tu. Tuan-tuan, tapi Fir'aun ni, masa dia kata mana-mana bayi lelaki yang lahir maka hendaklah dibunuh, maka masa itulah Nabi Allah Musa AS dilahirkan oleh Allah. Tuan-tuan, lepas Nabi Allah Musa AS lahir, mak dia ni berasa risau. Anak ni kalau jumpalah dengan tentera-tentera Fir'aun, nanti kena bunuh, kesian dekat budak ni. Tuan-tuan, lalu Nabi Musa AS dimasukkan oleh ibu dia ke dalam raga, lalu raga itu dihanyutkan oleh mak Nabi Allah Musa AS. Tuan-tuan, bila dihanyutkan raga tu, tuan-tuan, dia mendarat dekat mana? Dia parking dekat mana? Dia parking di halaman istana Fir'aun. Ya Allah. Tuan-tuan, ni saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita hari ni kan, ada COVID-19 kan. Kalaulah kita tahu kawan kita ni positif, agak-agak kita nak pergi dekat lagi dengan dia. Kita takkan pergi dekat dengan dia. Kalau kita pergi dekat dengan dia, hak ni nama dia apa? Hak ni nama dia cari penyakit. Tu lembut sikit lah. Tu lembut sikit. Kan? Kalau yang lagi kasar tu, tuan-tuan fikirlah sendiri. Kawan tu dah tentu-tentu dah sakit. Dah tentu-tentu dah dia ada penyakit yang boleh berjangkit ni. Dah pergi dekat juga. Pergi dekat dengan dia, pergi cium dia pula lagi. Tuan-tuan, yang ni bahasa lembutnya cari penyakit. Yang kasar-kasar tu tuan-tuan fikir sendiri lah. Macam mana?
Tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihissalam hanyut. Allah masukkan Nabi Musa di halaman istana Fir'aun. Padahal Fir'aun dah kata dah, mana-mana bayi lelaki yang lahir mesti dibunuh. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia hakim, dia maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, dia maha mengetahui. Tapi kenapa yang dia tak selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam pi ke tempat lain? Kan banyak lagi tempat yang Allah Ta'ala boleh boleh selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Pi kat Sungai Kedah pun tak apa. Tuan-tuan, tapi Nabi Musa alaihissalam tak pi ke Sungai Kedah. Dia tak pi ke Sungai Johor, tak pi. Tuan-tuan, dia pi ke mana? Elok ya, hanyut ke halaman istana Fir'aun, yang masa tu Fir'aun dah buat keputusan mana-mana bayi lelaki mesti dibunuh. Tuan-tuan, bila dah hanyut ke halaman istana Fir'aun, yang ambil dia seorang perempuan. Siapa dia? Isteri kepada Fir'aun. Tuan-tuan, isteri Fir'aun ambil. Kemudian bila isteri Fir'aun ambil, dia tengok muka Nabi Allah Musa alaihi salam, dia berasa sayang. Sayang sangat pada budak tu. Tuan-tuan, Fir'aun tahu isteri dia dah bawa satu orang budak lelaki dalam istana. Tuan-tuan, Fir'aun kata, aku tahu hang ada bawa budak lelaki, budak tu kena bunuh. Tuan-tuan, Asiyah dia kata apa? Dia kata, wahai Fir'aun, dia kata, aku sayang dan kasih pada budak ni. Apa-apa yang jadi aku tangguh. Hang jangan masuk campur. Aku sayang kat budak ni. Tuan-tuan, Asiyah dia membela Nabi Allah Musa alaihi salam. Bertambah pelik lagi. Fir'aun kata apa? Hang nak jaga, hang jaga. Aku tak mau masuk campur dalam peliharaan budak ni. Tuan-tuan, akhirnya Nabi Musa AS membesar kat mana? Dia membesar dalam istana Fir'aun. Tuan-tuan, hak ni siapa yang duk buat ni? Agak-agak lah. No? Fir'aun ni, tuan-tuan, dia adalah raja yang sangat zalim. Zalim sangat-sangat. Disebutkan dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam tafsir dia, ada dua orang pemimpin zalim tetapi dia diberikan kerajaan yang begitu besar oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dua orang ni siapa dia? Namrus seorang. Namrus ni dia hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ni dua orang pemimpin yang zalim sangat-sangat. Tuan-tuan, tengok zalim tak zalim. Fir'aun dia memaksa dia punya rakyat dia. Tuan-tuan, dia suruh rakyat dia bekerja tanpa diberikan apa-apa imbuhan kepada rakyat dia. Tuan-tuan, ni punya zalim Fir'aun ni. Namrus dia pi bakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni masa dia kena bakar, dia diletakkan di atas satu bukit, kemudian dia dilastik daripada atas ke bawah. Dia kena lastik. Nabi Ibrahim AS ni orang duk perhidupkan api dekat bawah tu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim AS ada atas bukit, dia pergi tarik macam tu, lalu dilepaskan dia. Maka masuklah Nabi Allah Ibrahim AS ke dalam api. Tuan-tuan, tapi bila mana masuk dekat dalam api ni, apakah api tersebut memudaratkan Nabi Allah Ibrahim AS? Dah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya nar, wahai api, kata Allah, kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau tempat yang sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, api ni sifat dia membakar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim masuk dekat dalam tu, tak mudarat apa pun dia. Tuan-tuan, maka siapa yang buat tu?
kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita ni titik tolak kehidupan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berasa pelik orang yang apabila dia lalai daripada Allah, dia jauh daripada Allah, kadang-kadang kita tertanya-tanya, apakah dia tak takut nanti bila mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya kepada kita. Baik, maka Nabi kata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang kepada kamu fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhkan perkara tersebut. Tuan-tuan, saya bagi lagi satu contoh benda yang dilarang dan dia mempunyai mudarat. Bila mana seorang suami menyetubuhi isterinya pada masa isteri tersebut kedatangan haid. Tuan-tuan, apa dia punya mudarat dia? Benih ni bila mana dia masuk ke dalam rahim perempuan yang sedang kedatangan haid. Sedangkan Allah Ta'ala kata, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhkan diri kamu daripada perempuan yang sedang berhaid. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah kamu gauli isteri kamu pada waktu isteri itu kedatangan haid, kamu nak kena terima anak yang lahir itu tidak sempurna, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, anak tu dia boleh jadi tak sempurna. Pasal apa? Kerana si perempuan, kerana si isteri ni, dia sedang dalam keadaan ada darah kotor di dalam tubuh badan dia. Tuan-tuan, maka kerana tu benda yang dilarang oleh Allah, oleh agama, ada mudarat pada dia. Maka kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu," apa-apa yang aku larang fajtanibu, kamu kena jauhkan perkara tersebut. Tuan-tuan, tapi cuma bila kita berada dalam keadaan darurah, tuan-tuan, contoh bila dia masuk ke dalam hutan, tiba-tiba sesat dalam hutan. Kan biasa berlaku macam tu. Tuan-tuan, dia sesat dekat dalam hutan, bekalan makanan pula dah habis semua dah. Tuan-tuan, tiba-tiba perut berasa lapar. Tuan-tuan mungkin tahu apa yang saya nak sebut ni. Bila kata mudarat, bila kata darurah, maka kita boleh melakukan benda yang dilarang oleh syarak. Tuan-tuan, tapi kalau perut kita lapar, baru lapar sikit tapi masih lagi boleh bertahan. Tuan-tuan, jangan kita terus pergi cari babi, kan? Dia dok kira sikit-sikit khinzir, sikit-sikit khinzir. Nanti dulu. Tuan-tuan, dia masuk dalam hutan, dia sesat, bekalan makanan pula habis semua sekali dah. Tuan-tuan, dia rasa lapar tu dia masih lagi boleh bertahan. Tuan-tuan, maka dia kena tahan lapar tu. Kuih lapar lagi. Lapar ni. Tuan-tuan, sampai pada satu peringkat dia dah tak boleh tahan lapar, dan pada fikiran dia, kalau dia tahan juga lapar ni, maka membuatkan dia mati dekat situ. Tuan-tuan, maka apa yang dia perlu buat? Dia kena cari terlebih dahulu benda-benda halal yang boleh untuk dia makan. Kalau ada buah kayu, kena ambil buah kayu dulu. Kalau kata ada buah apa? Ada buah mangga, ambil buah mangga dulu. Tuan-tuan, makan dulu hak tu. Tapi kalau agak-agak dah tak ada lagi dah, dan kalaulah dia menahan lapar lagi, tuan-tuan, maka pada masa tu dia boleh melakukan benda yang diharamkan pada syarak. Apa dia? Tak kiralah apa yang melintas dekat depan dia, walaupun yang hidung pendek tu, dia boleh makan hak tu. Tapi dengan syarat biqadariha, hanya sekadar untuk dia menghilangkan rasa lapar dan juga mudarat atas diri dia. Hanya setakat itu. Tuan-tuan, maka demikian, walaupun ada benda hak yang dilarang, yang Nabi suruh jauhkan, tapi kadang-kadang
ada manusia yang dia berada dalam keadaan darurah, maka dia dimaafkan pada syarak. Tuan-tuan, contoh yang lain yang lebih berat lagi. Bila mana dia ditangkap oleh musuh misalnya, dan musuh ni adalah orang kafir. Tuan-tuan, orang ni dia ancam kita, kalau tidak murtad, aku akan bunuh seluruh ahli keluarga hang. Tuan-tuan, kalaulah seandainya dia pertahan dia punya akidah dia, bagus. Dan juga bila mati esok, insya-Allah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mempertahankan akidah dan iman dia. Tuan-tuan, tapi kita ni manusia, Allah Taala faham. Tuan-tuan, tengah-tengah dua apa ni kena kepung dengan musuh, dengan orang kafir, disuruh pula kita murtad. Kita nak pertahan, tapi tiba-tiba tengok anak kita masih lagi kecil, halus lagi, dan dia pun masih menyusu dengan mak dia lagi. Tuan-tuan, kita berasa tak sampai hati kalau budak ni kena bunuh. Tuan-tuan, lalu dia kata apa? Baik, sekarang ni saya ikut kata kamu, saya murtad. Tuan-tuan, dia kata macam tu. Tuan-tuan, maka apakah pada masa tu dia murtad dan berdosa kepada Allah? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kalau dalam keadaan darurah yang macam tu, dia diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni keluasan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintah kepada kamu untuk kamu buat, kata Nabi SAW, faf'alu, maka hendaklah kamu perbuat, kata Rasulullah. Tuan-tuan, dalam suruhan ada manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dia punya manfaat. Tuan-tuan, sekalipun kita tak nampak manfaat daripada tubuh badan kita, tapi sekurang-kurangnya ada manfaat antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala ni dia suka dan cinta kepada hamba-hamba dia yang buat kebaikan. Sebab itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ni rahsia. Siapa-siapa yang nak dapatkan kehidupan yang baik, siapa-siapa yang nak dapatkan keistimewaan daripada sisi Allah. Tuan-tuan, kalau boleh catat benda ni, bukan susah pun saja. Tuan-tuan, tapi siapa yang nak dapatkan kebaikan dalam kehidupan dia, nak mudah semua urusan dia. Tuan-tuan, kita ni nak urusan kita mudah. Kita nak kalau boleh dalam tempoh ujian yang macam ni pun kita diberikan senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak mau ada masalah. Tuan-tuan, tak mau ada masalah beramal dengan ayat ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan salihah, siapa-siapa yang beramal saleh, kata Allah, dia beramal saleh, dia buat apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi suruh. Tuan-tuan, maka kata Allah lagi, wa huwa mu'minun, dan juga dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita ni alhamdulillah semua orang beriman kita ni. Tuan-tuan, cuma biasalah, ada orang yang beriman tapi dia buat dosa dengan Allah, biasa. Tuan-tuan, ada orang yang beriman tetapi dia jauh daripada Allah, biasa. Tuan-tuan, memang apa ni, manusia ni dia macam tu. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebahagian manusia yang dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni tanggungjawab kita semua. Kalau dia jauh daripada Allah, jangan kita jauhkan dia lagi daripada agama ni. Antara contoh menjauhkan orang daripada agama ni, bila mana kita menerakakan orang. Tuan-tuan, mentang-mentang kawan tu tak semayang, mentang-mentanglah kawan tu buat dosa selalu,
kira di mata kita ni hang tak ada harapan lagi dah, melainkan tempat hang adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW dia adalah orang yang berkawan dengan semua orang. Tuan-tuan, Nabi SAW, jangan kita duk bayang, oh Nabi ni gamaknya orang jenis, gamaknya jenis orang kalau orang sembang sepatah-sepatah dia jawab. Gamaknya jenis macam tu. Gamaknya jenis hak yang warak sungguh. Tuan-tuan, Nabi adalah sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Tapi kalau kita kaji kehidupan Nabi SAW, Nabi adalah orang yang berkawan dengan semua orang. Sebab itu Nabi SAW, sahabat menyatakan, kalaulah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, kamu tidak akan ada kesempatan nak beri salam kepada Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi ni kalau kita jumpa dengan dia, kita tak ada can nak apa ni beri salam kepada Nabi SAW. Pasal apa? Nabi ni orangnya terlalu ramah. Dan disebutkan oleh para sahabat, Nabi ni orangnya 24 jam tersenyum dan senantiasa menunjukkan wajah yang senantiasa ceria kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan, Nabi SAW ni dia jenis orang yang berkawan dengan semua orang. Sebab itu pernah berlaku, Nabi SAW dia bermain dengan cucu dia Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhuma wa arda. Tuan-tuan, dua-dua ni naik atas badan Nabi SAW. Nabi pun merangkak macam tu. Hasan dan juga Husain budak-budak masa tu. Tuan-tuan, duk naik atas Nabi SAW. Sehingga sahabat yang meriwayatkan cerita ni, sahabat kata Nabi ni dia merangkak ni sampai keluar rumah dia. Pasal apa? Nak layan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, masa keluar daripada pintu tu Nabi merangkak. Maka sahabat ni ternampak Nabi main dengan cucu dia. Sahabat kata apa? Wahai Hasan, wahai Husain, kamu telah mendapat satu tunggangan yang paling baik sekali atas dunia ni. Tuan-tuan, betul lah. Rasulullah lah orang yang paling baik sekali di atas muka bumi ni. Dialah penghulu bagi segala benda yang dijadikan oleh Allah. Tuan-tuan, sahabat kata, wahai Hasan, wahai Husain, kamu telah mendapatkan kenderaan yang sangat elok atas muka bumi ini. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Betul. Nabi kata betul. Mereka berdua ni mendapatkan tunggangan yang paling baik, dan penunggang yang paling baik adalah mereka berdua. Akhirnya Nabi gelak, sahabat tu pun gelak. Tuan-tuan, ni kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ni disenangi oleh semua orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bi", apa yang aku perintahkan untuk kamu melakukannya, faf'alu, buat, kata Nabi, tetapi minhu mastata'tum, kamu buat mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang ni kita akan terangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Nanti kita akan terang lagi hadis ni. Hadis ni dah tak banyak dah, ada 1-2 baris lagi. Insya-Allah nanti kita akan terang pada ibarat yang berikutnya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.